Bismillahirrahmanirrahim. Yakin dia percaya bahawa semua ujian termasuk penyakit, apatah lagi penyakit berjangkit seperti COVID-19 ini suatu rahmat kepada orang-orang yang Allah kehendaki jika dia melihat dari sudut positif. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang penyakit taun. Faqalat, lalu Aisyah berkata bahawa kana azaban yab'atsullahu 'ala man yasha' faja'alallahu rahmatan lil mu'minin. Sesungguhnya ia betul suatu azab. Bila sebut azab itu makna kesengsaraan, sesuatu yang keadaan yang tidak disenangi, disukai oleh manusia ataupun perasaan kita rasa tak suka, rasa sengsara, kita rasa menyusahkan, sesuatu yang tidak disenangi oleh perasaan kita. Itu makna azab, menyakitkan, menyempitkan dan menyusahkan. Lalu Aisyah berkata, dia mengakui bahawa taun itu azaban, suatu kesempitan, kesengsaraan yang dia berpunca daripada Allah. Dia bukan datang sendiri, tetapi ada puncanya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu bersifat dengan adil atas sebab-sebab tertentu. Tetapi tujuan di sebalik itu, tujuan di sebalik yang tersirat itu adalah rahmatan atau rahmatul lil mu'minin. Allah nak beri rahmat, kasih sayang. Allah menyayangi hambanya. Sekurang-kurangnya manusia pada hari ini kembali kepada Allah. Dia dulu tak pernah sembahyang dengan anak dia secara berjemaah. Dia mungkin pun dia tak pernah menghargai isterinya yang memasak. Tetapi sepanjang COVID-19 dah masuk pada hari yang ke-15 ini, maka mereka merasa dan melihat dengan mata kepala mereka bagaimana isterinya memasak dan menguruskan rumah tangga pada setiap hari. Surah rahmatnya mana? Mengerat kasih sayang di antara anak dan isteri yang tak pernah kita keluar daripada jam 3 pagi, sebahagiannya 5 pagi kerana bekerja dalam jarak lebih musafir. Ada orang yang keluar daripada pagi, balik tu anak sudah tidur, kemudian dia balik semula jam 8 malam, anaknya sudah tidur. Sudah 40 tahun dia bekerja demikian. Tetapi rahmat Allah pada hari ini menyatukan anak dia boleh mendengar awal pagi anak dia panggil abah-abah dan sebagainya. Ma min abdin yakuna fi baladin, maka kesemua tu ada dua keadaan. Yang pertama ialah tidaklah orang yang menghadapi ujian, taun, penyakit berjangkit ini, lalu dia terpaksa di karantin ataupun dia tidak dibenarkan keluar, berada pada tempat itu, yakunu fihi, maka dia adalah hendak berada di geran itu, la yakhruju min baladi, dan dia tak keluar rumahnya, tak keluar kawasan yang telah dihadkannya oleh kerajaan dan pihak pemerintah. Sabiran muhtasiban, dia keadaan sabar, muhtabisan tadi iaitu mengharapkan pahala si Allah, mengharapkan kedampingan dia dengan Allah, dia sabar. 3 syarat. Pertama, dia tak keluar daripada kawasan yang telah dihadkannya dalam rumahnya atau kawasannya dalam keadaan dia sabar. Tapi kalau dia tak sabar, maksudnya dia duduk di rumah tapi asyik mencarut, kemudian menyebarkan berita palsu, itu tidak sabar. Maka dia tak mendapat pahala ni, dia tak dapat kebaikan rahmat Allah ini. Lalu dia sabar dan dia mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka apa dia? Dalam keadaan annahu la yusibuhu illa ma kataballahu, dan dia yakin bahawa tidak akan tertimpa sesuatu itu kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah, iaitu la yusibu illa ma kataballahu lahu, kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan menafikan takdir, bukan menafikan takdir, atau bukan kita mencabar takdir. Ada orang ni cabar takdir, lalu dia cabar takdir itu, dia kata kalau dah memang kena, kalau memang tak kena, semua dia telah ditulis oleh Allah. Ini saya sifatkan mencabar takdir. Dan orang yang mencabar takdir ini saya cadangkan sebagai kepada kerajaan, saya sokong supaya ditambahkan hukuman dia, seperti mana Umar radhiyallahu anhu telah menyebat orang itu kerana minum arak. Lalu bila Umar tanya kenapa kamu minum arak, dia marah pada Umar kenapa dia disebat kerana minum arak. Katanya telah tertulis pada takdir saya telah minum arak. Maka Umar tambah sebatan ke atasnya. Lalu Umar dia bertanya kenapa kau tambah sebatan. Lalu Umar berkata kerana telah tertulis kepada kau kalau ditambah sebatan ini dengan sebab kamu telah melawan takdir Allah, kamu telah keliru dengan takdir Allah, kamu mencabar takdir Allah. Kita bertahan ni bukan maksudnya ialah kita
menjanggahi, tetapi kita beriman dengan takdir. Inilah kerana dapat pahala. Maka kata Aisyah, fahuwa misla ajri syahidin, maka dia mendapat pahala seperti mana orang syahid. Kenapa syahid? Syahid kerana dia terpaksa menahan dirinya dalam kesempitan kehidupannya, pekerjaannya telah tergendala 2 bulan. Saya baca dalam kitab Siratul Nubala ataupun dalam kitab tarikh, disebutkan bagaimana para sahabat pernah menghadapi satu penyakit taun bermula pada Muharram sampai Safar. Panjang mereka menghadapi sampai berbulan-bulan, sampai mereka tak keluar rumah. Maka bagaimana mereka terpaksa menyatukan makanan, terpaksa mereka mensedikitkan makanan, dalam keadaan tak boleh keluar jemaah, tak boleh keluar untuk berziarah. Dalam keadaan itu tertekan, maka orang yang sabar di atas ujian Allah itu, maka dia akan dapat pahala syahid. Maka tak perlu kita pergi berperang pada hari ini. Kita berperang dengan jiwa kita. Kenapa syahid? Tak perlu kita mengangkat senjata perang. Tak perlu. Cuma kita perlu bertahan, yakin, beriman. Kerana dari manakah puncanya COVID-19? Makhluk Allah yang begitu kecil, yang meranap seluruh dunia dan teknologinya, sains dan ketinggiannya, sampai hari ini tidak dapat menjawab persoalan ini. Makhluk ini lebih kecil daripada 600 rambut, yang dikatakan dari lebih kecil daripada rambut yang dibelah 6, sehelai rambut yang dibelah dengan 6 kali belahan, 60 kali belahan. Lebih kecil daripada itu, tetapi dia boleh meranapkan suatu keangkuhan dan ketinggian teknologi manusia. Kita serahkan urusan ini kepada ahlinya. Tetapi kita sebagai rakyat, kita sebagai orang ramai, kita sebagai orang yang beriman pada Allah, mari kita melihat daripada punca masalah ini daripada Allah Subhanahu Taala, kerana Allah mengendaki yang disebutkan tadi, rahmatul lil mukminin. Ada rahmat aku yang aku sediakan di balik yang tersirat, yang tersurat ini kepada orang-orang yang beriman, dan daripada setiap kesabaran ini diperhati oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar zikirnya dan ditulis sebagai pahala syahid. Mari kita mengejar pahala syahid di dalam ujian ini, wallahu a'lam.